بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang di medan perang Uhud. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut, padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perangnya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka dengan kekalahan, supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang ingkar itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah, sama ada ia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ia mengampunkan siapa yang dikehendakinya.
dan ia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masih lagi dalam juzuk yang keempat, surah yang ketiga, Ali Imran. Bermula daripada ayat 121 sehingga ayat 129. Kalau sebelum ini pada ayat 118, 120, kita telah menceritakan tentang larangan Allah Ta'ala kepada orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan mereka atau menyimpang rahsia mereka. Kepada ayat yang kita bacakan ini merupakan satu gambaran, contoh realistik di medan peperangan dan juga di medan perjuangan. Yang mana bagaimana peranan orang-orang kafir melemahkan semangat umat Islam. Bila kita perhatikan ayat-ayat yang kita bacakan ini, berkisar tentang dua peperangan, iaitu peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ayat yang kita bacakan ini, bila Allah Ta'ala menyatakan wa'id, dan ingatlah, ghadawta min ahlika, bila kamu meninggalkan Madinah, keluar pada waktu pagi, tubawwi'ul mu'minin, dan kamu menempatkan bala tentera Islam maqa'ida lil qital, tempat-tempat yang mesti mereka berada. Di mana ayat ini turun bila mana Allah Ta'ala menceritakan persiapan Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Kita tahu perang Uhud berlaku pada hari Sabtu, ataupun Nabi SAW keluar perang pada hari Sabtu pada 7 Syawal pada tahun ketiga Hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar. Yang asalnya baginda sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat. Sebahagian mereka berkata, kita berperang di Madinah. Sebahagian mereka berkata, kita keluar daripada Madinah. Dan Allah Ta'ala menyatakan, wallahu sami'un alim. Allah tahu masing-masing dengan cadangannya itu sebab apa. Yang cadang nak perang di luar Madinah sebab apa Tuhan tahu. Yang cadang supaya cuma berperang di Madinah, tunggu musuh datang pun Allah tahu apa sebab cadangan. Supaya kita tuan-tuan belajar satu benda. Kita mungkin mencadangkan perkara itu, perkara ini. Tapi ingat, setiap cadangan itu, ia bermula dengan niat kita tu baik ke tak baik. Bila niat kita baik dalam mencadangkannya, maka kita pun dapat pahala. Tapi kalau niat kita niat nak lari, niat kita ada sebab tujuan yang salah, maka Allah juga akan membongkarkan satu hari nanti. Ingat, bagi orang yang setiap memberi cadangan tadi, tak kira cadangan apa pun, maka Allah cerita tentang ayat ini. Dan ingatlah bila mana kamu mengambil keputusan keluar meninggalkan Madinah. Maka Nabi SAW dengan bala tentera seramai, setengah menyatakan 1,000 orang. Setengah ahli sirah menyatakan 950 orang yang keluar, sebagaimana diriwayatkan bila Abu Ya'la meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah, aku bertanya pada Abdurrahman bin Auf, wahai bapa saudaraku, ceritakan kepadaku kisah perang Uhud. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, kalau kamu nak tahu cerita perang Uhud, kalau kamu bacalah ayat 121, kamu akan dapati di dalamnya ada kisah kami. Sehinggalah ayat 129 yang kita bacakan ini. Ini ada orang tanya Abdurrahman bin Auf, ini anak saudara dia belah mak, di mana lelaki ini berkata, wahai bapa saudaraku, boleh tak ceritakan padaku tentang perang Uhud? Kata Abdurrahman bin Auf, baca ayat 121 surah Ali Imran sehingga ayat 129. Cerita kami ada dalam tu. Maka Nabi SAW, bila kita tahu dalam peperangan Badar, orang kafir kalah teruk, maka mereka ingin membalas dendam. Bila mereka nak balas dendam, maka tercetuslah apa yang disebut sebagai peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud ini
bahawa Nabi SAW keluar bersama para sahabat. Sehingga riwayat menyatakan pada hari Sabtu, pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Maka baginda SAW pun, sebagaimana Allah sebut, Tubawwi'ul Mu'minin, menetapkan, ini 50 tentera pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair berada di atas gunung pemanah, atau disebut sebagai Jabal Ainain, atau dikenali juga dengan Jabal Rumah. Dan sebagainya menjadi tentera kanan, sebagainya menjadi tentera kiri, tentera depan, tentera belakang. Maka Nabi dah tetapkan semua. Dalam ketika baginda SAW merancang dan menetapkan, bersama dengan Nabi SAW ialah orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik ini cuba melemahkan umat Islam. Dan mereka cuba untuk psycho sebahagian orang Islam, sama ada di kalangan Aus ataupun di kalangan Khazraj, supaya menarik diri, supaya jangan berperang. Perbuatan mereka itu untuk melemahkan semangat. Sebagaimana yang kita ceritakan sebelum ini, bahawa Allah melarang kita mengambil orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan. Termasuk makna orang kafir itu ialah orang-orang munafik. Maka orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia telah melakukan satu provokasi yang begitu kuat, sehingga menyebabkan dua kabilah yang besar daripada kalangan Ansar, yakni golongan Aus dan Khazraj, iaitu Bani Salamah dan Bani Harisah, hampir mengikut jejak langkah orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengikutnya seramai 300 orang menarik diri, sehingga tentera Islam berjumlah 700. Kemudian menghasut orang-orang Aus dan Khazraj yang terdiri daripada Bani Salamah dan Bani Harisah untuk juga menarik diri. Ini yang kita sebut pada ayat sebelum ini, jangan jadikan orang kafir pembantu penolong. Maka antara kafir itu ialah munafik. Kerana kelompok orang kafir ini, yang pertama di kalangan ahli kitab, yang kedua di kalangan musyrikin, penyembah berhala, yang ketiga di kalangan munafik. Munafik ialah orang yang menzahirkan macam Islam, dalamnya kafir, tak percaya. Maka pengajaran daripada peristiwa perang Uhud ini ialah tengok macam mana orang kafir yang dia tarik diri dia tak apalah, tapi dia melemahkan semangat orang Islam. Bahkan mereka bersumpah, bahkan mereka berkata, kenapa nak bahayakan diri kita, kenapa nak bahayakan harta kita, kenapa nak bahayakan kegembiraan kita, selama ni kita okey. Kata mereka, alama naqtul anfusana wa auladana, kenapa kita nak jahanamkan diri kita, lalu nak jadikan anak-anak kita yatim? Kenapa? Untuk apa kita berperang ni? Apa tujuannya? Maka provokasi orang-orang munafik ini sedikit sebanyak Allah Ta'ala cerita, idhammat ta'ifatan minkum, ketika mana mula dua kelompok di kalangan kamu, orang Aus, orang Khazraj, itu Bani Salamah dan Bani Harisah. Kelompok ini membentuk 1/3 daripada kekuatan umat Islam. Maknanya kalau 300 munafik keluar, lagi Bani Salamah dan Bani Harisah keluar, lagi kita katakan 300, tinggal orang Islam 400 ya. Tetapi Allah cerita, hampirlah mereka bercita-cita buruk itu. Hamad artinya bercita-cita buruk. Wallahu waliyuhuma, tetapi kerana Allah memberi mereka taufik, Allah memberi mereka hidayah untuk kembali tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi dalil, kalaulah kita ni macam ada benda-benda buruk rasa nak buat tapi kita belum buat, maka tidak berdosa, maka tidak salah. Kadang-kadang kita rasa malah nak ke masjid, tapi Allah beri kita kekuatan hidayah ke masjid juga kita. Kadang-kala tuan-tuan malahlah belajar, malah ni nak tengok TV lah, perasaan kita ada hamma. Tetapi kita kata pun tak apalah, dengarlah belajar sekejap. Maka cita-cita buruk tadi, cita-cita yang merugikan agama, sekadar ada tapi tidaklah salah. Sebab kadang-kadang manusia dia ada sebab tak naik turun dalam beragama. Ini orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, hampir bercita-cita untuk meninggalkan Nabi SAW. Tak nak perang, bimbang juga anak-anak yang ditinggalkan, isteri yang ditinggalkan.
Tapi Allah tetapkan mereka. Ini Allah taufik, Allah hidayahkan mereka. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ya, kadang-kadang kita mendengar suara-suara yang menakutkan kita. Orang kata kalau sedekah nanti habis duit. Orang kata nanti kalau kita buat baik, hantar anak sekolah agama nanti tak ada masa depan. Ni orang kata ni. Orang kata kalau kita ni tunjuk warak-warak sangat, nanti orang pun tak nak kawan kita. Orang kata. Orang kata kalau kita tunjuk warak sangat, nanti pangkat pun tak naik. Orang kata kalau kita berjuang Islam lambat menang. Orang kata. Yang orang-orang kata ni tuan-tuan, kadang-kadang memang melemahkan kita. Tapi bagaimana jawapan kita? Tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Lihat sebagian orang Islam. Contoh, bila kita tengok di Palestin Hamas, orang kata Hamas tak boleh menang. Senjatanya tak ada. Dia pula tidak disokong oleh mana-mana kuasa besar, jauh sekali oleh negara-negara Islam yang lain. Saudi tak sokong Hamas. Negara Bahrain tak sokong Hamas. Emirates tak sokong Hamas. Kebanyakan negara-negara Islam, Mesir tak menyokong Hamas. Jordan tak menyokong Hamas. Apa dari kuasa besar kafir EU tak sokong Hamas. Amerika tak sokong Hamas. Bahkan mereka ugut siapa yang sokong Hamas, kami tak akan beri bantuan. Sewaktu pilihan raya tahun 2006. Semua tak nak bersama Hamas, tak nak. Dan orang berkata pula, ni lawannya Yahudi, tenteranya paling kuat di dunia. Yahudi dibuat satu provokasi, nahnu jaisyun la yukhar, kami tentera yang tak pernah kalah. Itu slogan dia. Maka ditunjuklah kekuatan. Tapi lihat bagaimana hebat orang Islam. Mereka bertawakal pada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman bertawakal pada Allah. Hari ini tuan-tuan sekalian, negara-negara besar terpaksa akur bahawa Hamas perlu diajak berunding sekali. Kalau tidak, tidak akan berjaya proses keamanan di Palestin. Tidak boleh kita pinggirkan suara Hamas, pendapat Hamas, kerana mereka lah yang hari ini sebenar-benarnya punya pengaruh yang besar. Lihat, Hamas daripada kecil tadi tak pernah dipeduli. Bahkan dalam rundingan pun tak pernah diajak. Yang diajak cuma PLO di bawah Yasir Arafat. Yang diajak cuma Mahmud Abbas, Abu Mazin. Yang diajak kelompok-kelompok Fatah. Hamas tak peduli. Duit diberi pun kepada Fatah, kepada PLO. Bilion bagi duit. Amerika bagi duit. Yahudi bagi duit. Saudi bagi duit. Hamas tak ada apa. Tapi Hamas faham. Perjuangan menentang orang kafir, khususnya Yahudi ini, ialah dengan tawakal yang kuat kepada Allah. Maka hari ini kita lihat contoh tawakal kepada Allah. Contoh. Kemenangan, kekuatan yang tak boleh lagi diperkecilkan. Dan Allah sebut dalam Quran, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Supaya kita tahu tuan-tuan, perang kita melawan musuh bukan kerana jumlah tentera, bukan kerana persiap siaga, pelbagai benda kita ada, tetapi kita berperang dengan akidah kita. Kita berperang dengan keimanan kita. Kita melawan musuh dengan perintah Allah SWT. Sebab itu Allah beri kemenangan. Kita berperang sebab bukan kerana kita ramai. Kita bukan berperang sebab kita ni gagah. Bukan kita berperang sebab banyak senjata. Bukan sebab kita berperang ramai orang sokong kita. Kita berperang dengan dasar, dengan prinsip, dengan akidah, dengan perintah Allah. Begitu Allah nak ajar cara kita berperang. Saya ingat bila saya baca sejarah Mak Kilau. Waktu Mak Kilau dan orang kaya Semantan, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan kelompok pejuang-pejuang Melayu. Waktu mana Inggeris merampas hak pemungutan cukai di Sungai Semantan, maka Datuk Bahaman marah. Datuk Bahaman bersama dengan orang-orang kuatnya seperti Tok Gajah dan anak Tok Gajah, Mak Kilau, mereka pun berperang lawan Inggeris. Namun kemuncaknya mereka terpaksa melarikan diri kerana tekanan. Sehingga mereka jumpa seorang ulama Terengganu bernama Tok Kupalo. Waktu mereka bertemu dengan Tok Kupalo, di sana Tok Kupalo ajar mereka berperang ini berdasarkan kerana perintah Allah. Maka mereka mula belajar. Duduk di surau, mengaji dengan Tok Guru, untuk memahami kembali perang dengan penjajah, perang dengan orang kafir, biar ada satu matlamat yang jelas.
Bukan matlamatnya bersifat nasionalisme semata-mata. Atau kerana hak kita diambil semata-mata. Kerana perang macam tu tak lama. Berperanglah kerana prinsip. Berperanglah kerana agama, kerana akidah, kerana perintah Allah. Perang yang macam inilah yang mendatangkan kemenangan dan yang mendatangkan kekuatan. Sebab itu Allah kata tawakal pada Allah. Tuan-tuan nak tawakal pada Allah, kena betul niat berperang tu sendiri. Tidak kita nak tawakal macam mana. Kalau niat kita tak betul, ada orang boleh tawakal dengan Allah dengan niat yang tak betul. Orang nak mencuri rumah orang, dia pun saya tawakal pada Allah saat tu saya mencuri. Tak mungkin dia mampu bertawakal pada Allah. Sebab niat dia pun dah tak betul. Hanya orang yang niat betul, dia mampu bertawakal pada Allah. Kemudian Allah cerita, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Bukankah dahulu Allah pernah membantu kamu dalam perang Badar? Ketika mana dalam perang Uhud ni, provokasi munafik kuat. Dan cerita kekuatan musuh pula berjumlah 3,000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dengan segala bala tentera yang kuat. Sedangkan umat Islam keluar, yang disebut dalam sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam peperangan Uhud ini dengan jumlah, dengan persiapan yang agak kecil. Walaupun agak lebih baik daripada peperangan Badar, namun masih lagi ketinggalan. Dari sudut persiapan bala tentera persenjataannya masih lagi ketinggalan berbanding musyrikin Mekah. Namun demikian tuan-tuan sekalian, Allah ingatkan kembali orang Islam. Ingat, ni ketika mana orang Islam mula lemah semangat, khususnya bila mana mereka kalah. Pada pusingan pertama perang Uhud mereka menang. Datang pusingan kedua, tentera pemanah mula turun daripada gunung, daripada bukit yang ditugaskan. Akhirnya musuh Khalid Al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahal mengambil tempat dan menyerang orang Islam di atas bukit pemanah, menyebabkan kacau bilau orang Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Islam, "Kemari ke sini, aku Muhammad, aku Rasulullah, datang ke aku." Untuk menghilangkan panik pada sahabat. Namun, ia satu suasana yang melemahkan semangat sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Allah ingatkan balik, wahai orang beriman, bukankah dulu yang memenangkan kamu perang Badar itu Allah? Waktu itu kamu lagi hina, lagi teruk. Kamu pun tak rancang perang. Ini perang Uhud ni kamu lebih berstrategi. Allah telah memberi kamu kemenangan dulu. Ingat tak macam mana Allah beri kamu menang? Fattakullah, kerana itu kembali kamu bertakwa kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya engkau bersyukur, kamu bersyukur. Al-kisahnya, mereka ni tuan-tuan, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dikejutkan dalam perang Uhud sebab mereka tak dengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata bertakwalah pada Allah, muhasabah balik kenapa jadi macam tu. Sedangkan dalam perang Badar elok-elok kamu menang. Tak ada masalah apa pun perang Badar. Kau berjaya mengalahkan pemimpin-pemimpin utama mereka, berjaya bunuh Abu Jahalnya. Kau berjaya membunuh Utbahnya, membunuh Al-Walidnya dan lain-lain pemimpin besar mereka, pahlawan yang jauh lebih handal berbanding perang Uhud. Tapi kenapa kamu jadi macam ni? Muhasabah balik kekalahan kamu. Kemudian Allah kata, "Ittaqulu lil mu'minin." Tidakkah kamu ingat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada kamu, "Ala yakfiyakum." Tidakkah cukup bagi kamu, "an yumiddakum." Allah memberi bantuan kepada kamu, "bisalasati alafin minal malaikati munzali." 3,000 malaikat yang turun. Wa in bala in tasbiru, bahkan kalau kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah dengan mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tukum min fawrihim, Allah dengan serta-merta menghantar bantuan kepada kamu dengan 5,000 malaikat musawwimin. Kataan musawwimin yang bertanda. Apa maksud bertanda musawwim? Yang malaikat-malaikat yang dapat dikenali. Macam kita kenal kereta lah, tuan-tuan tengok lambang ni Mywi, ni Innova, ni lambang Alphard, ni lambang Wildfire, ni lambang Bugatti, ini Lamborghini, ini lambang Mercedes. Malaikat-malaikat pun sama, dia turun dia ada lambang dia. Setengah ulama kata ialah mereka menaiki kuda hitam putih. Setengah menyatakan mereka memakai serban putih. Setengah riwayat menyebut mereka memakai serban kuning. Yang jelas kelihatan tak sama dengan sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kerana mereka malaikat, mereka ada tanda khas mereka.
dengan menaiki kudanya. Berhubung dengan malaikat turun di medan perang, para ulama bersepakat bahawa malaikat turun dalam peperangan Badar. Dan mereka turun dan mereka turut berperang. Tetapi para ulama berselisih tentang apakah malaikat turun dalam peperangan lain selain Badar. Jawab mereka, ya. Malaikat juga turun, tetapi mereka berdoa dan mereka bertasbih dan menenangkan orang beriman yang terlibat dalam peperangan. Artinya, bila umat Islam di Palestin berperang, ya malaikat turun. Malaikat turun fungsinya apa? Doa. Fungsinya apa? Bertasbih. Sehingga orang beriman jadi tenang. Jadi tenang, jadi berani. Dapat rasa kemanisan jihad. Hilang rasa ketakutan. Ini bagaimana cara malaikat datang. Adapun dalam peperangan Badar, memang malaikat perang. Bukan tentera musuh yang mati terbunuh, ada kesan-kesan mereka ini dibunuh oleh malaikat. Lalu kita tanya, kenapa tak turun seorang malaikat je, Ustaz? Sampai ramai. Kata ramai malaikat. Ya, seorang malaikat sudah memadai. Tetapi Allah nak menggambarkan sokongan yang hebat, maka diturunkan ramai malaikat. Sebab kita manusia, dia akan bergembira dengan jumlah yang ramai. Automatik. Kita kan kalau nampak jumlah ramai, kita pun gembira. Walaupun seorang memadai, kalau ramai tu lagi seronok. Meriah dia. Maka turun malaikat ini ramai-ramai untuk memeriahkan, memberi semangat. Walaupun seorang malaikat sudah mencukupi, Jibril seorang habis. Tak payah Jibril lah, malaikat kecil sekali habis. Maksud kita malaikat kecil bukanlah budak kecil. Malaikat yang bukanlah di kalangan yang pemimpin ketua-ketua malaikat. Sudah memadai. Tapi Allah nak menggambarkan ta'yidullah, pertolongan Allah yang luar biasa. Ingat tak dulu dalam perang Badar, kami beri 3,000 malaikat. Bahkan kami tambah jadi 5,000 malaikat. Yang mereka datang dengan tanda-tanda yang kamu kenali. Artinya semua sahabat-sahabat yang dalam perang Badar nampak malaikat tu. Maka benda yang sama berlaku pada kamu dalam perang Uhud. Kalau kamu bertakwa pada Allah dan kamu sabar. Tapi kamu tak bertakwa, kamu tak sabar. Pertama, tak takwa, tak ikut, tak dengar cakap Nabi SAW. Kemudian tak sabar, kamu turun daripada bukit tadi. Menyebabkan kekalahan kamu. Maka kesilapannya pada kamu. Ini menjadi muhasabah kepada semua orang beriman. Tuan-tuan, kalau kita bertakwa pada Allah, kalau kita sabar, maka dalam proses itu Allah akan beri pertolongan. Dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Pegang dua benda ni. Takwa pada Allah dan sabar. Apa maksud takwa? Jangan tinggal perintah Allah. Jangan buat larangan Allah. Yang kedua, sabar. Akan datang kemenangan itu. Akan datang kegembiraan itu. Akan datang jalan keluarnya. Akan datang kesudahan yang baik yang Allah tetapkan. Dan ini yang saya katakan ada kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Mereka bertakwa pada Allah, tak pernah tinggal solat jemaah, tak pernah tinggal baca Quran. Bahkan mereka ini seorang yang amat sabar. Duduk, bayangkan mereka boleh pakai topeng pagi sampai petang. Kita nak pakai sejam pun asyik buang. Tak sabar kita. Mereka boleh pakai topeng sehari semalam, 2 hari, 3 hari, even berminggu boleh pakai topeng. Jurucakap Hamas, Abu Ubaidah, pakai topeng. Tak buang-buang dia. Bahkan orang tak kenal pun siapa dia. Abu Ubaidah ni. Jurucakap kepada Hamas. Sayap ketenteraannya. Lihat bagaimana mereka sabar. Duduk dalam tanah, mereka sabar. Makan sikit, mereka sabar. Tak mewah, mereka sabar. Kerana itu, ini jil generasi kemenangan. Kita tuan-tuan dalam menghadapi pandemik, kita pun kena bertakwa pada Allah dan sabar. Perbanyakkan doa, perbanyakkan ketaatan pada Allah dan sabar. InsyaAllah benda ini akan selesai. Allah ajar kita dalam peperangan. Demikian juga dalam kehidupan. Kemudian Allah kata apa? Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah malaikat yang diturunkan itu illa bushra lakum, melainkan khabar gembira kepada kamu. Walitatma'inna qulubukum bih, supaya hati kamu jadi tenang. Ini yang dimaksudkan oleh sebahagian malaikat, sebahagian ulama, bahawa malaikat turun dia ada dua fungsi. Wa imma dia akan berperang. Wa imma dia berdoa dan bertasbih, menenangkan, menggembirakan. Sesudah saya katakan para ulama bersepakat
Dalam perang Badar memang malaikat terlibat terus. Adapun dalam peperangan lain, bukan peperangan selain daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk peperangan di zaman kita ini. Kalau benar peperangan tadi menentang musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, maka malaikat ini berfungsi turun memberi apa? Ketenangan, mendoakan, menjadikan kita sentiasa kuat. Walaupun dalam keadaan kita mungkin minoriti, dalam keadaan kurang persenjataan, kurang kelengkapan. Manakala musuh pula diberikan kegentaran, ketakutan. Walau mereka ada nuklear. Sebab itu tuan-tuan, memanglah kita kadang-kadang tengok atas kertas, negara kafir ni kebanyakannya ada bom nuklear. Perancis ada, Britain ada, China ada, Amerika ada, Rusia ada, Israel pun ada, Yahudi pun ada. Negara Islam yang ada bom nuklear satu je, Pakistan. Itu pun cara diambil tu cara menyorok, tak sedar. Tahu-tahu ada. Kalaulah perancangan tu diketahui, Nescaya Pakistan tak dapat buat. Sehingga saya baca bagaimana jeneral atau tentera perisik mengambil teori buat bom nuklear tadi secara curi-curi. Lalu mereka membina logik nuklear sehingga mereka berjaya. Bila siap barulah disedari oleh kuasa-kuasa besar dan dah tak boleh halang. Tapi negara lain, negara Islam Turki sebagai contoh, mana ada bom nuklear? Negara Islam Mesir sebagai contoh, mana ada bom nuklear? Negara kita tak ada. Atas kertas orang kafir ada bom nuklear. Rusia sampai ada 3,000 peledak. Amerika ada 2,000 peledak. Israel Yahudi pun dikatakan ada hampir 80 hingga 200 peledak bom nuklear. Yang ada. India pun sama, ada peledak bom nuklear. Atas kertas kita nampak, tak menang. Tuan-tuan, kita jangan lupa kita ada Allah. Atas kertas memang macam tu, akidah kita lebih tinggi daripada apa yang ada atas kertas. Tapi bukan bermaksud kita tak nak siap apa-apa, tidak. Andai kata inilah kemampuan kita. Sebagaimana Hamas, itu kemampuan Hamas. Tapi kerana benar kita dengan Allah, kerana takwa dan sabar kita dengan Allah, maka Allah pasti akan memberikan kekuatan, semangat lebih daripada orang kafir. Kemudian Allah menyebut, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Hendaklah kamu ketahui hakikat kemenangan itu datang dari Allah. Siapa Allah? Yang Maha Perkasa. Siapa Allah? Yang Maha Bijaksana. Allah gabungkan dua sifat yang menjadi asas kemenangan, gagah dan bijak. Contoh, kalau kita gagah je tak bijak, menangnya lain. Bijak je tak gagah pun agak sukar menang. Allah gabungkan gagah dan bijak. Allah yang membantu orang-orang yang beriman ini, Tuhan yang maha gagah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu nak gagah, maka kamu kena taat aku. Kerana akulah Tuhan yang maha gagah. Kalau kamu nak bijak membaca segala taktik musuh, maka hendaklah kamu benar-benar bertawakal padaku. Sebab nak lawan taktik dan strategi musuh, tawakal pada Allah. Saya ingat tuan-tuan, strategi bila Yahudi sebelum perang yang baru ni, iaitu lebih kurang 14 Mei baru ni, 25 Ramadan, sebelum berlaku perang, mereka tulis dalam Twitter bahawa mereka akan menyerang Gaza melalui jalan darat, gerakan darat. Dan Twitter daripada kita katakan pertahanan Amerika Syarikat tulis bahawa akan mungkin berlaku perang sekitar jam 2 pagi, 1 atau 2 pagi. Dan ketika mana Benjamin Netanyahu buat sidang akhbar, dia kata mungkin mereka gerakkan supaya strategi mereka supaya orang-orang Hamas ni cepat-cepat masuk terowong. Tiba-tiba apa yang mereka lakukan? Mereka hantar skuad pengebom untuk bom terowong dengan harapan bila orang Islam masuk terowong, mereka bom dah mati semua. Tapi kebetulan tuan-tuan, orang Hamas ni tak fikir nak masuk terowong. Dia nunggu kat luar tu. Benar, Yahudi dia tak serang darat, dia serang udara. Dia serang udara. Dan difokuskan kepada terowong-terowong tersebut. Ditugaskan hampir 54 jet pejuang. F-16, F-18, F-35 Lightning, semua kepunyaan Amerika, bergerak untuk menjatuhkan 110 bom ke terowong-terowong tersebut. Dengan jangkaan tentera Hamas termakan dengan daya bahawa mereka akan serang darat.
Jadi tentera Hamas akan masuk dalam lubang untuk serang tentera darat Israel atau Yahudi. Pokoknya mereka nak bom terowong biar orang Islam mati dalam tu. Tapi orang Islam tak masuk. Tuan-tuan, ini dia nama tawakal pada Allah. Sebab itu Allah sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, di sisi Allah ada perancangannya. Mereka rasa mereka dah bijaksana, di sisi Allah ada kebijaksanaannya. Kepada siapa Allah bagi bijaksana ini? Pada orang yang bertawakal pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada orang ingat dia bijak, dia cerdik, buat strategi tu, strategi ni, tapi dia lupa ini semua dibuat takdir Allah. Sebab itu kita serah pada Allah. Allah berfirman, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, untuk Allah Ta'ala jadikan sebahagian orang kafir itu kalah. Au yakbitahum, atau menjadi hina kerana kekalahan. Fayanqalibu khaibin, lalu mereka pulang dengan keadaan hina. Allah dah cerita, lihat kamu dalam perang Badar, bukankah orang kafir kalah? Dan mereka pulang dengan penuh hina. Selama ni mereka perkecilkan kamu. Jadi ambil pengajaran supaya kamu tak ulang kekalahan perang Uhud ini. Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukanlah urusan kamu sama ada kamu nak menerima taubat mereka atau menghukum mereka. Mereka itu orang zalim. Allah Ta'ala nak beritahu, laisa laka minal amri syai', memberi maksud, wahai Muhammad, di kalangan mereka ni ada orang kami akan terima taubat. Di kalangan mereka ada yang kami akan azab. Maka kamu tak perlu untuk doakan, ya Allah musnahkan mereka semua. Tak perlu. Kerana Nabi SAW, bila mana dalam keadaan tersebut, maka Rasulullah SAW membaca kunut atau kunut berdoa kepada Allah supaya dibinasakan semua orang-orang kafir. Biar orang kafir ini mati belaka. Bahkan Nabi SAW berdoa dan membaca kunut supaya dibinasakan kelompok-kelompok yang telah menyebabkan kekalahan umat Islam. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, tidak perlulah kamu doakan biar mereka hancur semua atau sebagainya. Ini urusan Allah. Kerana sebahagian mereka Allah akan terima taubat. Akhirnya kita lihat Khalid Al-Walid, Allah beri hidayah. Khalid Al-Walid punca kekalahan orang Islam dalam perang Uhud. Ikrimah bin Abi Jahal, Allah beri hidayah. Amr bin Al-As, Allah beri hidayah. Abu Sufyan sendiri, Allah beri hidayah. Hindum binti Utbah yang menyuruh supaya Wahsy membunuh Hamzah, Allah beri hidayah. Wahsy sendiri yang bunuh Hamzah, Allah beri hidayah. Kenapa Allah Ta'ala tegur Nabi SAW? Jangan kamu doa laknat kepada mereka. Kerana sebahagian mereka kami akan terima taubat. Sebahagian pula biar kami azabkan. Tak perlu kamu doakan, wahai Muhammad. Artinya Allah Ta'ala nak ajar orang Islam, muhasabah tu lebih tinggi. Daripada kita nak marah orang tu, nak marah orang ni, nak doa orang tu, nak doa orang ni, baik kita muhasabah. Puncanya kat mana? Kekalahan ni sebab apa? Kemudian Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala yang ada di langit dan segala ada yang di bumi. Yaghfiru liman yasha. Allah akan menerima keampunan pada siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab pada siapa yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun lagi penyayang. Artinya, dalam penafsiran ayat yang kita bacakan ini, tuan-tuan sekalian, Allah menyuruh orang beriman bermuhasabah dalam perang Badar. Kemudian Allah mengingatkan kembali, kamu dulu pernah menang dalam perang Badar. Sebab apa kamu menang? Sebab apa Allah turunkan malaikat? Bukan 3,000, bahkan 5,000. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab kamu ikut syarat-syaratnya. Dan kenapa perang Uhud kamu gagal? Kamu tak ikut syarat-syaratnya. Kerana itu muhasabah. Maka tak perlu kamu untuk salahkan musuh dengan berdoa biar dibinasakan semua. Tetapi muhasabah diri kamu. Kerana mungkin sebagai musuh itu akan ikut Islam. Akan menerima Islam. Dan sebahagiannya biar Allah hukum mereka. Supaya orang beriman, kesibukannya, bila mana kita kalah, tuan-tuan sekalian, bukan untuk tanamkan kebencian, tetapi cek mana sebab kekurangan. Begitu cara kita menguatkan diri kita. Bahkan dalam kehidupan kita seharian pun, kalau kita gagal dan sebagainya, jangan duk salahkan orang. Cuba cek kita pula macam mana. Maka itu jauh lebih baik daripada kita nak menyalahkan orang lain ataupun mendoakan kejahatan, ke musibah pada orang lain. Kita cek sendiri mana kekurangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.